Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat mengikuti kuliah tafsir struktur mikro surah-surah. Hari ini kita akan menyambungnya daripada surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Selepas surah Muhammad adalah surah Al-Fath. Al-Fath, Fath maknanya kemenangan. Tertib surah ke-48. Bilangan ayatnya 29 sahaja. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Termasuk dalam surah Makkiyah. Bukan Makkiyah, Madaniyah. Bilangan paragrafnya ada 5. Bilangan paragrafnya ada 5. Terlebih dahulu kita tengok mesej utama surah ini, iaitu berita gembira untuk orang-orang Islam bahawa selepas perjanjian Hudaibiyah mereka akan mendapat banyak kemenangan dan harta kekayaan. Dan kejayaan mengadakan perjanjian damai di Hudaibiyah itu merupakan kemenangan yang besar. Paragraf 1 ayat 1 hingga 7 berita gembira akan mendapat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Paragraf yang kedua ayat 8 hingga 10 perintah menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paragraf yang ketiga ayat 11 hingga 17 peringatan kepada orang-orang munafik supaya meninggalkan nifaq. Paragraf yang keempat ayat 18 hingga 26 Allah redha dengan sahabat-sahabat yang telah ikut serta dalam bai'ah ridwan, Paragraf yang kelima ayat 27 hingga 29. Di dalamnya terkandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut setianya telah memperolehi kemenangan dan kejayaan yang cemerlang. Itulah ringkasan surah Al-Fath melalui carta yang kita kemukakan ini. Baik, seterusnya kita nak lihat pula dengan lebih terperinci lagi kandungan surah Al-Fath. Hari ini siapa baca? Fathi baca. Zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Surah Al-Fath diturunkan pada bulan Zulkaadah tahun ke-6 Hijrah setelah berlakunya perjanjian damai di Hudaibiyah. Ia diturunkan ketika dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah. Pertama, Perang Ahzab. Pada tahun ke-4 Hijrah, orang-orang Quraisy Mekah bersama beberapa kabilah lain telah bersekutu membentuk satu pasukan tentera untuk menyerang Madinah. Mereka bagaimanapun tidak dapat masuk ke Madinah kerana parit besar dan dalam telah digali di sekelilingnya. Setelah tentera bersekutu itu mengepung Madinah selama sebulan, Allah Subhanahu wa taala melepaskan ribut yang dahsyat menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan tempat masing-masing dan pulang dengan gagal. Dengan begitu, kerajaan Islam yang baru terbentuk terselamat daripada tindakan tentera bersekutu yang ganas itu. Peperangan itu dipanggil Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Kedua, mimpi Rasulullah. Setelah orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya gagal dalam usaha mereka menghancurkan negara Islam, kira-kira setahun kemudian Rasulullah SAW telah diwahyukan dalam bentuk mimpi bahawa baginda sedang masuk ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW berisytiharkan kepada umum untuk mengerjakan umrah pada tahun ke-6. Orang-orang munafik menganggap langkah Rasulullah itu salah kerana ia berarti masuk ke mulut musuh.
Rasulullah SAW bagaimanapun bersama-sama dengan 1,400 orang sahabat yang ikhlas telah memakai ihram dengan niat umrah. Masing-masing mereka mempunyai pedang bersarung. 70 ekor unta korban dibawa bersama menuju ke Mekah di bawah pimpinan Rasulullah SAW dengan tiada maksud lain selain untuk pergi mengerjakan umrah. Setelah berada 15 batu sahaja dari Mekah, yakni kira-kira 22 km, Rasulullah SAW telah berhenti di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Hari ini tempat itu dinamakan Shumaisi. Di dalam Al-Quran pula tempat itu dinamakan Batni Makkah. Dari sana Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Uthman sebagai dutanya untuk bertemu kedua orang-orang musyrikin Mekah. Tujuannya ialah untuk mendapat kebenaran masuk ke Mekah dengan maksud mengerjakan umrah. Sayyidina Uthman pergi agak lama sehingga dirasakan oleh sesetengah pihak bahawa boleh jadi beliau telah dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah. Maka sebagai reaksi, Rasulullah SAW telah berbaiat dengan para sahabatnya yang pergi bersama-sama untuk melancarkan perang terhadap penduduk Mekah jika Sayyidina Uthman benar-benar telah dibunuh. Ketiga, bai'ah Ridwan. Di situlah berlaku satu bai'ah yang dipanggil sebagai bai'ah Ridwan di antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Tujuannya ialah jika benar-benar khabar angin tentang pembunuhan Sayyidina Uthman benar, maka sebagai tindak balasnya orang-orang Islam akan berperang dengan orang-orang kafir Quraisy sebagai menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Keempat, perjanjian Hudaibiyah. Ia berlaku pada bulan Zulkaadah tahun ke-6 Hijrah. Akhirnya pemimpin-pemimpin Quraisy telah menghantar Suhail bin Amr sebagai wakil mereka untuk berunding dan berbincang dengan pihak Rasulullah SAW. Hasilnya terjadilah apa yang dinamakan sebagai perjanjian damai Hudaibiyah. Berdasarkan perjanjian damai itu, kedua-dua pihak, orang-orang Quraisy Mekah dan juga negara Islam Madinah, bersetuju untuk tidak berperang dan berdamai selama 10 tahun. Pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah bagaimanapun tidak membenarkan orang-orang Islam masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah pada tahun itu. Mereka sebaliknya membenarkan orang-orang Islam Mekah mengerjakan umrah pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Antara butir-butir perjanjian yang dipersetujui ialah mana-mana orang Quraisy yang pergi ke Madinah mesti dihantar pulang ke Mekah. Sebaliknya orang-orang Islam yang pergi ke Mekah tidak akan dihantar balik ke Madinah. Kabilah-kabilah yang berada di pinggir Mekah dan sekitar Madinah diberikan kebebasan sama ada mereka hendak bersekutu orang-orang menjadi tak ada. sama ada mereka hendak menjadi sekutu orang-orang Quraisy Mekah atau menjadi sekutu negara Islam Madinah, dan banyak lagi butir-butir perjanjian yang dipersetujui. Berdasarkan perjanjian itu, jika berlaku sebarang pencerobohan dan pelanggaran terhadap mana-mana perkara yang dipersetujui dalam perjanjian itu oleh mana-mana pihak, maka perjanjian akan dianggap terbatal. Kelima, penguasaan dan penaklukan Khaybar, Fathu Khaybar. Ia berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Setelah tidak ada lagi ancaman dari arah selatan, dengan adanya perjanjian damai di Hudaibiyah itu, Rasulullah SAW pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah menuju ke arah utara, dan baginda berjaya menguasai Khaybar yang berada di bawah kuasa orang-orang Yahudi. Dengan kejayaan peperangan Khaybar itu, orang-orang Islam telah mendapat banyak sekali harta ghanimah. Di dalam surah Al-Fath telah diberikan berita gembira akan mendapat harta rampasan perang yang banyak itu. Keenam, Umrah Al-Qadha. Ia berlaku pada bulan Zulkaadah tahun ke-7 Hijrah. Setahun setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah berangkat ke Mekah bersama para sahabat untuk mengerjakan Umrah Al-Qadha. Setelah itu, kerana pencerobohan pemimpin-pemimpin Quraisy terhadap perjanjian damai Hudaibiyah, perjanjian itu terbatal. Ia seperti tiada lagi. Ketujuh, pembukaan Mekah, Fathu Mekah. Ia berlaku pada bulan Muharram 8 Hijrah, bulan Ramadan 8 Hijrah. Rasulullah SAW bersama 10,000 orang sahabat telah berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah untuk menguasai Mekah. Baginda berjaya membuka dan menguasai Mekah. Pembukaan Mekah merupakan kejayaan terbesar umat Islam. Setelah itu manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong. Perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada bulan Zulkaadah
tahun ke-6 merupakan titik permulaan kemenangan Islam. Ia menjadi kenyataan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah apabila Mekah berjaya dikuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Al-Quran menamakan perjanjian Hudaibiyah sebagai Fathu Mubin, yakni kemenangan dan kejayaan yang terang. Kelebihan surah Al-Fath. Surah Al-Fath lebih disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan segala nikmatnya. Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang berada dalam suatu perjalanan. Sayyidina Umar juga ada bersama baginda. Pernah pada suatu malam Sayyidina Uthman bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Sayyidina Umar telah bertanya buat kali kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga menjawab. Setelah buat kali ketiga Sayyidina Umar bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga memberi apa-apa jawapan. Sayyidina Umar kesal dengan sikapnya sendiri sehingga beliau berkata, Thaqilat Ummu Umar, yakni ibu Umar kehilangannya. Engkau telah bertanya Rasulullah 3 kali, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan engkau. Kata-kata Sayyidina Umar, maka saya terus menaiki unta saya dan pergi jauh dari tempat berkenaan. Aku sebenarnya takut kalau turun ayat Al-Quran mengenaiku. Setelah aku pergi tidak jauh dari situ, tiba-tiba aku mendengar satu suara yang memanggil aku. Terus terlintas di hatiku, apakah suatu ayat Al-Quran telah turun tentang aku? Aku lantas pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada baginda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at asy-syamsu 'alayhi." Thumma qara'a, "Inna fatahna laka fatham mubina." Bermaksud, sesungguhnya pada malam ini satu surah telah diturunkan kepadaku. Ia benar-benar lebih aku kasihi dan suka daripada apa yang dinaiki matahari, yakni dunia. Kemudian baginda membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Hadis riwayat Bukhari, kitab tafsir bab tafsir surah Al-Fath, hadis 4553. Kesinambungan surah Al-Fath dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Muhammad sebelum ini terdapat tuntutan dan kesaan supaya orang-orang Islam berjihad dan berinfak. Jika mereka bersikap bakhil dan kedukut, maka Allah berdasarkan sunnahnya boleh menukar dan menggantikan mereka dengan kaum lain yang sanggup berjihad dan berinfak. Di dalam surah Al-Fath ini juga diberikan berita gembira tentang faedah dan hasil daripada jihad dan infak. Ia disebutkan dengan lafaz maghanima katsirah, yakni harta rampasan perang yang banyak. Kedua, di dalam surah Al-Fath disebutkan tentang orang-orang yang tidak ikut serta bersama Rasulullah dalam perjalanan baginda untuk mengerjakan umrah. Mereka ragu dan bimbang tentang orang-orang Islam yang pergi berumrah. Pada fikiran mereka, orang-orang yang pergi itu mungkin tidak akan kembali lagi. Di dalam surah Al-Hujurat akan datang pula dijelaskan dengan semata-mata ucapan lidah, seseorang tidak menjadi mukmin sejati kerana ia mungkin memeluk agama Islam kerana takut kepada kuasa Islam. Di dalamnya dijelaskan 5 sifat orang-orang mukmin sebenar. Mereka ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu tentang kebenaran Islam, lalu sanggup berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta benda dan jiwa raganya. Itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, di dalam surah ini sebanyak 2 kali orang-orang Islam difahamkan bahawa kemenangan dan pertolongan itu datangnya dari Allah. Semua tentera Allah, baik di bumi atau di langit, berada dalam kekuasaan Allah dan menurut kehendaknya. Ayat 7, "Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima." Kedua, orang-orang munafik yang buruk sangka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan ikhlas telah diberi peringatan sebanyak 2 kali. Allah tak akan menghukum orang-orang munafik dan musyrik. Mereka dimurkai Allah, mereka juga akan dilaknat dan menjadi ahli neraka. Ayat 6,
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. B. Orang-orang munafikin menyangka Rasulullah SAW dan para sahabat yang berangkat untuk mengerjakan umrah ke Mekah tidak akan berjaya pulang ke Madinah dengan selamat. Ayat 12. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Sekejap Fatih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 berangkat untuk pergi buat umrah. Setelah selesai berlaku peperangan Ahzab, menurut setengah ulama pada tahun yang keempat, menurut setengah ulama pada tahun yang kelima, peperangan yang besar-besaran tidak ada berlaku. Bahkan orang kafir balik, masing-masing balik. Sebab apa? Sebab ribut yang kuat luar biasa menerbangkan semua kemah-kemah dan periuk belanga mereka habis berterbangan. Mereka pun terpaksa balik. Setelah sebulan mengepung Madinah. Itulah yang disebut sebagai Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Mereka tidak boleh masuk dalam Madinah kerana para sahabat dengan Nabi SAW menggali parit yang luas, jauh, panjang dan dalam. Mana kalau kuda nak lompat tak akan lepas. Mesti jatuh dalam tu. Bila jatuh dalam tu nak naik tu tak boleh. Tinggi, kuda tidak mampu naik. Jadi senanglah orang sebelah sana, sebelah dalam tu nak panah ke, nak apa ke. Jadi terkawal lah. Berlaku sedikit-sedikit saja panah memanah selama sebulan. Lepas tu, sebelum tu kena ingat, tahun yang kedua Perang Badar, tahun yang ketiga Perang Uhud. Dalam Perang Badar, sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi 313 orang sahaja. Orang-orang kafir 1000 orang. Kalah. Orang kafir dalam Perang Badar, ketua-ketua mereka terbunuh. Dalam Perang Uhud, lepas tu mereka menuntut bela. Nak balas dendam. Pada tahun yang ketiga, dah benar dah, orang-orang munafik pun pergi juga. Orang munafik ni akan, bila ada kepentingan, kebendaan, dia akan pergi lah. Nampak orang Islam ni dulu 300 ya. 300 lebih. Orang kafir 1000 pun boleh menang. Jadi kita pergi lah, nak harta lah, nak dunia. Bila pergi 1000 orang. 1000 orang pergi itu. Tetapi kalah. Sebab apa? 300 orang daripadanya, Abdullah bin Ubay bin Salul, alasan gitu, gini-gini, dah takut dah, buat baliklah bersama sama dia. Tinggal lagi 700 tu pun ada tak kejap lah, tidak mantap pendirian tu. Tapi akhirnya mereka selamat juga. 700 tu pun mati 70 orang sahabat-sahabat. Pasal apa? Pasal melanggar arahan Rasulullah SAW, dan tertarik dengan dunia. Dengan dunia tu tertarik, harta ghanimah tu tertarik. Akhirnya untuk seketika orang kafir menang dan mereka suka, gembira. Walaupun kemenangan tu sekejap, tak lama. Lepas tu orang Islam menguasai keadaan pula. Selesai begitulah peperangan itu. Pada tahun yang keempat atau kelima, orang kafir mengerahkan semua. Dia bukan orang kafir Mekah saja. Dikepalai orang kafir Mekah, ketua-ketua dia. Mereka menyeru semua sekutu-sekutu dia, daripada macam-macam kabilah tu, untuk bersatu pergi serang Madinah. Pergi serang Madinah pula. Jadi ramailah, tak kira lah. Orang Islam caranya nak menyelamatkan diri begitulah, iaitu dengan gali parit tadi. Gali parit, lepas tu selesai. Seperti kita sebut tadi, bila ribut tu balik begitu je. Lepas tu
Nabi SAW mimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ini kan? Ini yang disebutkan di dalam surah ini. Cuba kita tengok ni. Ni laqad radiyallahu selepas tu. Ni ayat yang ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah SWT telah membenarkan mimpi Rasulnya yang benar, dengan benar. Bahawa sesungguhnya atau demi sesungguhnya kamu akan pasti masuk, dapat masuk ke Masjidil Haram, insya-Allah dengan aman damai. Dalam keadaan kamu dapat mencukur kepala kamu dan menggunting, memotong rambut kamu. La takhafun, kamu tidak takut. Dan itulah seterusnya. Jadi bila Nabi mimpi itu, ringkas ceritanya, bila sudah begitu, lepas pada berlaku perang Ahzab tu, tahun yang ke-6 Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia, sebab mimpi tadilah. Satu percubaan Nabi SAW pergi. Di situ orang pergi tu untuk apa? Bukan untuk apa? Untuk nak buat ibadat umrah sahaja. Dan Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat dia, bukan kita nak pergi perang, bawa pedang sebilah sahaja. Pergi tu. Itu pun sebagai biasalah orang pada masa tu, bila berjalan dia bawa pedang. Bukan bawa senjata banyak, tak ada. Pergi begitu je. Perginya dengan maksud untuk buat umrah. Pada ketika itu, orang-orang kafir ni masih lagi menguasai Mekah. Jadi segala keluar masuk tu di bawah kawalan dan ketentuan mereka. Jadi bila Nabi SAW sudah pergi, berangkat dengan sahabat-sahabat dia, pakai ihram. Bila pakai ihram tu mana orang nak damai lah, bukan nak berperang. Kira-kiranya. Jadi orang kafir pun tahu. Jadi mereka sekat, halang Nabi SAW di Hudaibiyah. Kira-kira 30 batu lagi daripada Mekah. 30 batu lagi. Tak benar akan masuk. Tak benar akan masuk. Sebab mereka berkuasa pada ketika itu. Tak boleh. Padahal Nabi SAW kata, kita hari ini untuk buat ibadat saja. Bukan kita nak berkelahi, nak musuh, nak berperang. Tidak. Tak benar juga. Itu menunjukkan kuasa dia lah. Jadi orang-orang munafik tak ikut. Tak ikut. Sahabat-sahabat seperti yang kita sebut tadi, ada semua 1,400 orang. Dalam setengah-setengah hadis kita dapati dia sebut 1,500 orang. Jadi pendapat ulama kata macam-macam lah. Antaranya mereka kata 1,400 orang tu yang berangkat bersama Nabi. Lepas tu di tengah-tengah jalan tu ada lagi masuk. Sedikit-sedikit. Jadi 1,500 orang. Tetapi yang asalnya 1,400 orang. Dan Nabi SAW ada bersabda berhubung dengan mereka ini kemudianlah, bila berlaku peristiwa bai'ah apa semua tu, Nabi SAW kata, lan yadkhulan nara ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Cerita berbai'ah di bawah pokok tu dalam surah ni juga. Ni dalam surah ni. Tadi kita dah tengok tadi kan. Ni laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya, ni mimpi dahulu. Tapi duduk dalam tertib ayat ni kemudian. Itu cara Quran ini, sebab dia turun tidak sekaligus. Jadi letak ni pada ayat ni, mimpi ni dahulu, sebelum daripada yang ni, sebelum daripada yang ni. Ni mana? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Jadi bai'ah ni berlaku setelah pergi tu. Nabi mimpi sebelum pergi lagi. Tapi dalam kita tengok dalam surah ni, yang ni dulu. Yang ni dulu. Itu benda kena faham. Bila kita baca Quran, kena tahu tertib nuzul dia. Tertib turun mana dulu. Yang sebut kemudian laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya tu dahulu. Turunnya. Yang ni kemudian. Tapi dari segi tertib mushafi, tertib dalam Quran ini bukan sahaja surah dulu kemudian tu, ayat dia pun dalam satu surah tu pun
Begitu. Itu antara benda yang kita kena tahu. Jadi Nabi kata, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut, illa sahibal jamalil ahmar. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbai'ah di bawah pokok. Yang mana selepas berlaku bai'ah dah. Bila pergi tadi kena sekat tadi. Tadi dah kita tulis dah banyak dah. Bila begitu bai'ah. Lepas bai'ah tu Nabi kata gitu. Tak akan masuk neraka. Berdasarkan setengah-setengah riwayat dia sebut kecuali tuan punya unta merah. Seorang tu. Itu sebab apa? Munafik seorang. Maknanya yang lain-lain tu tidak. Betul-betul yang tulen, sahabat-sahabat yang betul-betul kuat. Sebab apa? Sebab munafik ni tak pergi. Dia kata nak pergi cari penyakit. Dah lah dia baru serang kita, pakatan tu begitu kuat. Mari segala kabilah mari nak serang kita baru. Tiba-tiba kita nak pergi. Bukan kita menang pun dalam peperangan tu. Dia kata begitu. Jadi cari nak mati, cari penyakit. Kata dia. Tak ada pasal lah, dia tak mahu pergi. Jadi yang pergi tu yang betul-betul Islamnya tulen. Islam sungguh lah. Bila begitu, berlakulah. Dah tak benar tu, tak benar masuk. Mereka berkuasa, jadi tak boleh buat apalah. Tapi sesuatu yang menarik berlaku di celah-celah tu, iaitu ada perjanjian damai. Mereka kata boleh nak mari tahun depan. Jadi ikut arah dia lah, sebab dia berkuasa. Pihak dia berkuasa. Lepas tu ada buat perjanjian damai. Perjanjian damai, kita ni nak damai, bukan kita nak perang, nak begitu gini. Akhirnya terjadilah perjanjian damai di situ. Perjanjian damai tu nampak secara zahirnya lemah lah di pihak orang Islam. Pihak Nabi ni lemah, macam terpaksa, terdesak begitu. Tetapi hikmat Allah SWT di sebalik nampak lemah tu sebenarnya kuat. Itulah orang panggil diplomasi. Diplomasi ni kadang-kadang nampak kita tidak berjaya, tidak berhasil, tapi sebenarnya berjaya. Kalau perang ni nampak kalah, mati ramai orang kira begitu. Ini tidak. Ini diplomasi. Di sini kita tengok diplomasi Nabi SAW ni begitu tinggi. Antaranya yang tercatatnya 10 tahun damai itu. 10 tahun. Untuk 10 tahun kita tidak akan menyerang satu sama lain. Begitu. Yang antaranya lagi, kalau orang Islam daripada Mekah lari pergi ke Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Kena hantar balik. Adapun kalau orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah, tak perlu hantar balik, tak kena hantar balik. Dia ada yang fikir, teruk kalau macam tu. Nyayalah. Kalau macam tu orang Islam yang lari daripada Mekah pergi ke Madinah, kerajaan sendiri bertanggungjawab kena serah kepada pemerintah Mekah. Apa dia nak buat tak tahu, dia bunuh pun tak tahu, boleh jadi. Bila dia nak marah ni orang masuk Islam ni lagi, dia boleh. Lepas tu kalau orang daripada Madinah pergi ke Mekah, tak boleh balik. Teruk ni, dia buat apa tak tahu. Kepada sahabat-sahabat kita tu macam tu. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Lepas tu di celah-celah tu banyaklah berlaku kisah Abu Jandal apa semua tu, yang lari pergi ke Madinah. Tiba-tiba Nabi balik, baru berjanji macam mana? Tak boleh lah, kena hantar balik lah. Hantar balik, dia tengah jalan tu dia lari, lepas daripada ikatan orang-orang kafir tu, dia lari, dia buat satu grup lain, bukan di bawah kerajaan Islam. Itu ceritanya. Bukan di bawah kerajaan Islam. Jadi dia duduk di lain. Kerjanya apa? Kalau orang-orang Quraisy lalu ikut mana-mana, dia serbu, dia serang. Jadi terganggu lah. Lepas tu kalau orang Quraisy kata, apa ni, kamu apa ni, melanggar perjanjian, dan berjanji nak hantar balik. Nabi kata dia bukan di bawah kekuasaan kita, kita tak tahu dia duduk di mana. Jadi orang kafir fikir, susah juga, tak betul juga tu, syarat tu tak kena kalau macam tu. Merugikan dia. Itu. Jadi banyaklah antara perjanjian itu
Lepas tu dalam masa nak tulis surat perjanjian tu, daripada pihak Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah. Dia kata, tak mahu. Hapus. Hapus. Apa Rasulullah? Kalau kita terima Rasulullah, tak ada lah balah kita ni, permusuhan kita ni tak ada. Sebab kami tak terima lah dia Rasulullah. Sapu. Sahabat-sahabat keberatan nak sapu. Sebab apa? Sebab Rasulullah, memang kita terima, percaya dia Rasulullah. Tak mahu sapu. Nabi SAW tentu, mana? Nabi sapu. Nak sapu sendiri. Itu. Nampak macam kalah, tertekan. Sapu, tak apa. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tak mahu. Rahman, Ar-Rahim, tak mahu. Bismillah saja tak apa, dia terima. Allah tak apa. Ar-Rahmanirrahim tu tak mahu. Macam-macam. Nabi terima saja. Tetapi bila selesai tu, Nabi SAW balik lah. Balik tahun depan, pergi buat umrah qadha. Nabi SAW dah tengok dah, damai, aman dah. Sebelah selatan Madinah, daripada orang kafir Quraisy ni, tidak akan ada gangguan apa-apa dah. Terus Nabi SAW bila balik tu, 1,400 orang tadi, dia tidak pernah orang lain masuk. Bila nak pergi Khaybar, nak pergi serang Khaybar. Sebab apa? Dia aman dah daripada Quraisy ni, perjanjian dah. Tak akan ganggu dah. Jadi puak-puak munafik nak pergi juga. Sebab apa? Bila perang boleh harta banyak. Nabi tak benar. Yang 1,400 orang dulu saja, itu saja. Ataupun 1,500 orang, itu saja yang dibenarkan. Bila pergi sana sekejap, Khaybar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu jatuh ke tangan Islam. Dan di situ kawasan tanah dia tu subur, makmur. Banyaklah kerajaan Islam ni dapat harta daripada situ. Bayaran cukai apa itu ini banyak kepada Nabi SAW. Di satu pihak semakin kuat. Lepas tu tahun yang ke-8 Nabi SAW bawa 10,000 sahabat dia pergi nak perang. Memang nak perang. Itulah Fathih Makkah. Inilah cerita Al-Fath, surah Al-Fath. Kita nak tengok latar belakang dia tu. Bawa 10,000 orang. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya tak ada peperangan mana pun, tak ada tumpah darah banyak pun. Tiba-tiba Mekah jatuh ke tangan Islam. Jadi sebelum tu bila dihalal tu, Sayyidina Umar kata, macam mana ni, mimpi? Ya, betul mimpi, Nabi kata. Tapi dia tidak cerita tahun mana. Kita cuba dulu. Tahun yang ke-6, kamu pasti akan masuk. Bila? Kita sebut. Nabi yakin, mimpi dia wahyu. Akan begitu. Tahun yang ke-8, berjaya masuk, dah jatuh. Itu ringkas cerita. Masuk. Lepas tu, lepas jatuh Mekah, Nabi SAW tuju ke Hunain pula. Menguasai Hunain, perang Hunain pula berlaku di situ, kalah orang kafir. Lepas tu, tahun ke-9, Nabi SAW bawa bala tentera Islam 30,000. Nak lawan dengan beratus ribu. Nak lawan dengan Empire Rom sendiri. Start. Nak lawan dengan Kaisar Rom yang menguasai tanah Arab, Turki, Syria, apa semua, Jordan tu semua tu, Palestin dikuasai oleh Kaisar Rom. Nabi SAW pergi. Itulah dinamakan peperangan Tabuk. Tapi peperangan tak jadi berlaku pun, tak berlaku pun. Lama Nabi SAW tunggu. Tidak berlaku pun. Akhir sekali Nabi SAW berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan kecil di situ, supaya tidak memberi taat setia lagi kepada Empire Rom. Sebaliknya, beri taat setia kepada negara Islam. Dan segala cukai selama ni dia bagi kepada pihak sana, berhenti bagi kepada kita. Kita akan sama-sama menjaga kepentingan kita. Jadi mereka ramai menyokong kerajaan Islam dan bagi cukai kepada kerajaan Islam. Pada ketika itu, Nabi SAW pun tulis surat kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar setiap negeri.
tulis surat ke Rom, tulis surat ke Parsi, tulis surat ke Yaman, tulis surat ke Oman, tulis surat kepada Bahrain, semua tulis surat supaya ikut Islam. Itu ceritanya. Ikut ceritanya begitulah. Jadi dalam masa tu kemenangan sebenarnya semasa Nabi SAW tu boleh dikatakan semenanjung Arab tu sudah duduk di bawah Islam tu, terima Islam tu. Sebelum Nabi SAW wafat lagi. Itulah dikatakan Fatham Mubina. Dia bermula daripada mana? Daripada inilah tahun ke-6. Tahun ke-6. Jadi yang kata di dalam ayat ni masuk dengan aman cukup kepala tu pada tahun yang ke-7 lah. Pada tahun yang ke-7, pada tahun yang ke-6 berhenti di Hudaibiyah tu, Nabi SAW kata dah kita tak boleh pergi, kita buka ihram sini, kita korbankan binatang-binatang yang kita bawa tu, balik, semua balik. Mana tak berjaya masuk Mekah. Tahun yang ke-7 berjaya. Berjaya. Dan tidak ada berlaku apa-apa sebab sudah ada perjanjian damai dah. Tidak ada berlaku apa-apa. Lepas tu bila balik seperti kita sebut tadi lah, seperti yang kita sebut tadi, orang kafir berasa perjanjian itu merugikan mereka, dan menyusahkan mereka lagi. Akhir sekali mereka pun langgar perjanjian itu. Bila langgar, maka ada alasan lah untuk Nabi pergi serang pada tahun yang ke-8. Itu cerita latar belakang. Baik. Sekarang ni baca lagi mana tadi? Nombor 3 teruskan. Ketiga, berita gembira akan mendapat kemenangan untuk orang-orang Islam. Di dalam surah ini terdapat berita gembira bahawa orang Islam akan dapat menguasai Mekah dalam masa terdekat, dan setelah beberapa tahun kemudian mereka akan dapat menguasai negara-negara lain satu demi satu seperti Syam, Iraq, Iran, Khurasan, Azerbaijan, Palestin, Mesir, Libya dan lain-lain. Maghanima kathirah, yakni harta rampasan perang yang banyak yang tersebut di dalam surah ini terus-menerus menjadi kenyataan. Orang-orang Islam diberi berita gembira akan mendapat harta rampasan perang yang banyak. Ayat 19, wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Allah juga sekejap kena ingatlah, sentiasa kena ingat, kita dah belajar dah banyak. Bila sebut di akhir sesuatu ayat kan, azizan hakimah, sifat Allah. Sifat Allah. Kena ingat. Sifat Allah mana yang digunakan. Jadi semua ni yang berlaku dekat kemenangan Islam ni kerana diatur oleh Allah yang sifatnya aziz, kuat, perkasa, hakim, bijaksana. Orang bijaksana kadang-kadang nampak kalah, nampak mengalah, tapi sebenarnya dia menang. Itu orang bijaksana. Dia tidak bertindak kasar semata-mata, tidak. Dia ada dua sifat itu. Dan Nabi SAW pun ada dua sifat itu juga. Gitu. Itu antara benda yang kita kena perhatilah bila baca Al-Quran. Teruskan. Allah juga telah memberi berita gembira bahawa Dia menahan orang-orang kafir daripada tindakan ketenteraan mereka, dan orang-orang Islam akan mendapat banyak sekali harta rampasan perang. Ayat 20, wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum. Sekejap sebelah sini nampak ke dia? Nampak dia? Duduk jauh tu, takut jauh tak nampak. Nampak? Kalau nampak tak apalah. Sebelah sini nampak je? Okey, tak apa. Teruskan. Keempat, orang-orang yang tidak ikut serta mengerjakan ibadat umrah bersama Rasulullah disebut sebagai mukhallafun, yakni orang-orang yang ketinggalan di belakang. Perkataan ini merupakan satu istilah yang telah digunakan sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Fath. Orang-orang munafik dari kalangan masyarakat hulu Arab dipanggil mukhallafun. Rahsia dan helah mereka didedahkan dengan mengatakan bahawa apa yang ada di dalam hati mereka lain daripada apa yang ada pada percakapan mereka. Ayat 11, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mukhallafun yang terdiri daripada orang-orang munafik juga dimaklumkan
bahawa mereka tidak akan dibawa bersama dalam pasukan tentera yang akan pergi memerangi Khaybar. Ayat 15, sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una. Jadi Nabi SAW larang mereka tu pergi berdasarkan ayat ini. Allah tak bagi. Sebab apa? Yang akan menang bila pergi mana-mana perang apa ni, ialah orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul tulen Islamnya. Itu yang berjaya. Ni puak-puak munafik ni tadi kalau nak ibadat dia tak bersungguh, tak mahu pergi. Tapi bila nak pergi perang ni dia tengok dah selalu benar. Nabi ni selalu benar. Dia nak lah. Daruna nattabi'ukum. Biarlah kami ikut kamu. Kami ikut bersama. Sebab apa? Bila nak dapat ghanimah. Begitu cara dia. Itu orang-orang munafik ni. Dia nampak dunia. Agama tak nampak mana. Gitu sifatnya. Teruskan. Si mukhallafun dari kalangan penduduk Arab Hulu diingatkan bahawa mereka akan disuruh untuk berperang pada masa akan datang dan iman mereka akan teruji. Ayat 16, kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Sekejap. Jadi walaupun puak-puak ni munafik ni, di satu peringkat di zaman Nabi SAW munafik. Nabi SAW tak perang secara terbuka dengan munafik. Tak ada satu pun. Yang dia perang dengan jelas dengan orang kafir. Atau Yahudi lah, Nasara, ahli kitab kita panggil. Itu dia perang. Tapi munafik ni tidak. Munafik ni lama-kelamaan dia lenyap, hilang. Terutamanya apabila kepala dia tak ada, kan mati. Dia lenyap. Maknanya Rasulullah SAW ni bukan berjaya melawan musuh luar, musuh dalam pun dia berjaya juga. Itu kebijaksanaan. Orang panggil hikmat Rasulullah SAW. Ataupun kalau kita nak kata politik, Rasulullah SAW sebagai seorang ahli politik, dia berjaya kedua-dua. Akhirnya yang munafik inilah, ini dalam Quran ada sebut, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Nanti kamu akan diseru untuk memerangi satu golongan yang kuat. Yang kuat. Kamu akan memerangi mereka ataupun mereka Islam. Sampai begitu. Mereka ni Islam kuat pula. Hikmat Allah, kita tidak tahu manusia ni boleh berubah. Suatu ketika dia dunia nampak. Dia tak faham lagi. Dia tak faham lagi. Lama-kelamaan dia faham. Dia berubah. Orang munafik akhirnya tak ada. Semua Islam. Bila begitu baru kuat. Lepas tu jadi Islam tersebar serata dunia ni. Bila Arab tu semua bersatu dan munafik pun tak ada. Itu kejayaan Rasulullah SAW. Yang murtad apa tu ada. Yang munafik itu Rasulullah SAW berjaya padamkan. Padamkan. Akhirnya mereka itu di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, kuat pula berjuangnya. Mereka inilah yang menyebarkan Islam ke serata dunia seperti yang kita sebut tadi. Di zaman Sayyidina Umar sampai ke Libya, di zaman Sayyidina Uthman sampai ke Morocco di sebelah ni. Azerbaijan, Armenia, apa semua, Turki apa semua jatuh. Sampai ke Khurasan ataupun Afghanistan. Sekarang ni sampai ke situ di zaman Sayyidina Uthman. Kemudian kalau kita pergi lagi di zaman khilafah Bani Umayyah, di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim, India, Pakistan tu, India jatuh ke tangan Islam. Muhammad bin Qasim yang umurnya 18 tahun pada ketika itu. Dia ni jadi panglima. Sebab tu orang sana sejarah Muhammad bin Qasim ni selalu disebut-sebut. Seorang budak yang berjaya. Di bawah mana? Di bawah kerajaan Bani Umayyah. Ketua dia Hajjaj bin Yusuf, yang orang sebut zalim, teruk sangat tu. Sebenarnya cerita yang lebih-lebih sebenarnya. Tidaklah dia tu sampai begitu. Itu antara hasil dia. Hajjaj bin Yusuf ni dia berjaya dengan panglima di bawah kelolaan dia tu, jatuh kerajaan India kepada Islam. Sampai begitu. Lepas tu sampai ke China, sahabat-sahabat pergi berdakwah. Sampai ke China.
Al-mukhallafina min al-a'rab satud'auna ila, kamu akan diseru. Dan mereka menyahut kemudian. Tapi ini berlaku selepas Nabi tak ada. Selepas Nabi tak ada. Mula-mula dia begitulah manusia ni. Satu peringkat dia tak cerdik. Tapi takkanlah dia tak cerdik sampai bila-bila. Selama-lamanya. Manusia ada, kalau nasib dia baik, Allah SWT nak ubah dia, dia boleh jadi berubah. Contohnya ini. Puak-puak Arab yang dulu macam-macam, ala sahillah, tak mahu pergi. Munafik lah, kira-kira munafik. Tapi kemudian dia berubah. Sebagaimana sahabat ketua-tua kafir Quraisy itu, seperti Abu Sufyan apa pun masuk Islam. Tak ada dah yang duduk sombong sangat. Abu Jahal apa, anak dia sendiri masuk Islam, jadi pejuang Islam. Baca lagi, teruskan. Kelima, para sahabat yang ikhlas yang telah berbai'ah di bawah pokok, yakni dalam bai'ah Ridwan, telah diberikan gelaran radhiyallahu, ayat 18. Dalam memuji mereka, Allah berfirman bahawa mereka mengasihani terhadap satu sama lain, dan terhadap orang-orang kafir pula mereka bersikap keras. Mereka juga selalu dan sentiasa mencari kurniaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sahabat-sahabat ni kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Itu Quran semua. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Misal was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Itu asalnya. Istilah tu, doa tu bukan saja-saja, bukan pandai-pandai orang buat, tidak. Dalam Quran ada doa untuk sahabat itu. Dan Allah redha. Dengan sebab itu sahabat-sahabat ni, kalau kita belajar ilmu hadis, perawi-perawi itu semua kena cek, semua kena tanya. Kecuali sahabat. Sahabat tak perlu tanya. Asal pasti dia sahabat, selesai. Tak boleh pertikai lagi. Sebab apa? Sebab orang-orang lain tu, yang orang lain tak adil. Manusia, sesama manusia tak adil. Kata dia baik, kita terima. Imam Malik kata dia, orang ni bagus. Orang ni amanah. Kita terima perawi itu. Imam Syafi'i kata, ni orang ni baik. Yahya bin Ma'in kata, ini orang ni orang yang amanah, orang yang tidak bercakap bohong. Kita terima. Dia manusia. Bagaimana dengan Allah puji? Di dalam Al-Quran, bukan setempat, banyak. Banyak puji tentang sahabat-sahabat itu. Bagaimana kita nak pertikaikan? Sebab itu, ahli sunnah dia berlawan dengan Syiah. Tak boleh. Sebab Syiah dia pandang buruk sahabat-sahabat. Dia laknat, dia kutuk. Macam mana boleh kita mengutuk orang yang Allah SWT telah redha? Allah telah kata radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Macam mana? Itu bercanggah. Ini musuh Islam. Ini dia, cuma dia tukar dalam bentuk lain lah pula. Munafik juga tu pun. Munafik juga. Atas nama Islam juga. Bertukar dalam bentuk lain. Untuk Allah SWT uji hikmat Tuhan. Nak uji kita. Orang Islam nak tengok macam mana. Alhamdulillah. Bila naik kerajaan Iran tu, banyaklah terfitnah. Termasuklah orang kita sini. Nak buat contoh revolusi Islam. Kononnya. Padahalnya tak betul. Berapa ramai ulama-ulama kita di Pakistan dalam menentang ajaran Syiah ni mati. Tidak perang, bukan perang dengan orang kafir, tapi Tuhan nak beri darjat syahid kepada dia. Ulama-ulama, berapa ramai, tutup guru saya sendiri mati. Sajalah tu hikmat Tuhan nak bagi darjah syahadah, syahid kepada dia. Dan nak suruh buat kerja. Dengan dia kritik gitu-gitu, kita jawab, orang semakin cerah. Semakin apa Islam ni elok, bukan tak elok. Semakin orang kenal sahabat. Asalnya dia fitnah, dia kata sahabat tak bagus. Jadi orang apa? Kaji-kaji, dedahkan pula. Terbukti sahabat tu orang bagus. Contohnya kalau dia kata tak bagus, kafir apa, lepas tu macam mana Sayyidina Ali bagi Sayyidina Umar kahwin dengan anak dia? Benda-benda gitu dijawab oleh ulama-ulama kita. Kalau Sayyidina Umar tu jahat, Sayyidina Umar tu tidak Islam, munafik, seperti kata Syiah, bagaimana Sayyidina Ali yang kamu terima sebagai imam nombor 1 tu boleh kahwinkan anak dia dengan Sayyidina Umar? Ini menunjukkan bukan jahat. Kalau kita kata Sayyidina Umar tu jahat, ayah kepada Ummu Kulsum, Sayyidina Ali itu pun jahat jugalah.
Macam mana dia boleh bagi anak dia kepada orang kafir? Orang Islam tak boleh macam tu. Dia dengar hujah-hujah macam tu, akhirnya mati. Sekarang ni orang tak terima Syiah. Tempat kita ni orang biasa pun faham. Syiah ni sesat. Syiah ni tak betul, bukan Islam. Menyamar atas nama Islam, nak merosakkan Islam, memusnahkan Islam dari dalam, semua orang tahu. Tapi kena berapa ramai dulu mati? Kena berapa ramai? Kalau kita ni peserta-peserta kita ni yang hadir hari ni, dengarlah ulama-ulama kita berceramah, nak bangkit semangat, nak menentang Syiah, macam nak perang. Macam nak perang. Padahal dia dakwah Islam juga. Tu musuh pun ambil kesempatan lah nak mengelirukan orang ni. Tonjol lah ni. Ini Islam. Tonjol. Padahalnya Iraq jatuh akhir sekali boleh ke siapa? Dia kata dia musuh dengan mereka. Mereka boleh bagi kepada dia. Berkuasa di Iraq. Padahal sebenarnya dia pakat dua tu. Pakatan ada. Tapi orang Islam tak nampak dulu. Sekarang ni semakin nampak lah. Nampak lah. Lepas satu-satu fitnah dia. Dia kacau di Yaman. Sehingga jadi perang di Yaman itu. Sama-sama Islam. Dia kacau. Di Syria, dia bantu nak menghancurkan ahli sunnah. Baru tahu. Dia peringkat awal-awal dulu dia tak percaya. Orang-orang kita tak percaya. Dia kata ni Syiah lain, ni Syiah baik ni. Syiah sederhana, bukan Syiah melampau. Padahal tiap-tiap hari kita duduk tengok perkembangan macam mana kerja dia. Ini pun termasuk dalam munafik model. Adanya orang macam ni Tuhan nak uji kita sebenarnya. Nak uji kita, orang yang belajar tu dia nak buat macam mana. Jadi ada saja. Kalau tak perang dengan orang kafir pun sama Islam. Tuhan nak uji macam-macam lah nasib masing-masing. Gitu. Teruskan. Yang keenam. Keenam, perjanjian Hudaibiyah yang telah berlaku di antara orang-orang Islam dengan orang-orang Quraisy dianggap oleh setengah pihak sebagai perjanjian yang tidak menguntungkan menguntungkan orang-orang Islam. Sebahagian mereka tidak berpuas hati dengannya, tetapi kemudiannya Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Surah ini menyebutkan tentang turun sakinah sebanyak 3 kali. Allah telah menurunkan sakinah ke atas hati 1,400 orang-orang yang beriman untuk menambahkan lagi iman mereka. Mereka lah golongan terbaik di atas muka bumi pada ketika itu. Ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Berita gembira telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah di bawah pokok. Dikatakan sakinah turun kepada mereka. Ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Hati orang-orang kafir dikuasai hamiyatul jahiliyah, yakni semangat jahiliyah. Ke atas hati orang-orang mukmin pula Allah menurunkan sakinah. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Jadi kita kena perhati seperti daripada awal lagi. Ini nak hujung dari kita ni mengikut metod tafsir ini, kita kena perhati nak tahu kata kunci bagi sesuatu surah tu. Tengok macam sakinah ni kan 3 kali sebut dalam surah. Itu kata kunci lah tu. Itu mana antara tema utama. Macam mana nak dapat sakinah, tengoklah sahabat-sahabat tu macam mana. Tengoklah sejarah tu. Dan bila dapat sakinah, dapatlah pertolongan Allah. Begitu. Habis di situ kemudian kita pergi pula kepada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Dari segi tertib surah ni, surah ke-49, bilangan ayatnya 18. Surah ni termasuk dalam surah Madaniyah juga. Bilangan paragrafnya ada 5. Terlebih dahulu kita tengok mesej utamanya. Di samping sentiasa menjaga diri daripada sifat-sifat nifaq, kamu hendaklah sentiasa menunaikan hak-hak Allah.
hak-hak Nabi Muhammad dan hak-hak orang-orang Islam yang lain. Paragraf 1 ayat 1, hak-hak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Paragraf 2 ayat 2 hingga 5, hak-hak Rasulullah. Paragraf 3 ayat 6 hingga 13, jalan-jalan menjaga hak-hak sesama muslimin. Paragraf 4 ayat 14 hingga 15, perbezaan di antara iman yang sebenar dan Islam. Paragraf 5 ayat 16 hingga 18, rawatan penyakit-penyakit orang-orang munafik boleh didapati pada sifat-sifat Allah. Sifat Allah, kena belajar di situ. Nak bagi hilang penyakit nifak ni, tengok sifat Allah macam mana. Jadi itulah secara ringkasnya kandungan surah Al-Hujurat. Hujurat maknanya bilik-bilik. Bilik-bilik, hujurat. Bilik-bilik ni maksudnya bilik-bilik ataupun rumah-rumah yang tidak besar lah, rumah-rumah yang kecil lah. Kepunyaan isteri-isteri Rasulullah, rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Rumah-rumah itu menjadi punca kepada ilmu, punca kepada pengajaran agama. Jadi rumah-rumah itu dengan orang-orang di dalamnya perlulah dihormati, dijaga, dimuliakan, dan dihargai jasa mereka. Gitu. Baik. Zaman diturunkan, dibaca pula Fathai. Zaman diturunkan. Surah Al-Hujurat adalah satu surah Madaniyah. Ia diturunkan selepas pembukaan Mekah sekitar tahun ke-9 Hijrah yang merupakan Amul Wufud, iaitu tahun di mana Rasulullah SAW banyak dikunjungi oleh rombongan-rombongan dari luar Madinah. Berkaitan surah Al-Hujurat dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Fath sebelum ini telah pun diberikan berita gembira kepada umat Islam bahawa mereka akan mendapat banyak kemenangan dan harta ghanimah. Orang-orang munafik pula dinasihati supaya mengikhlaskan amalan mereka. Di dalam surah Al-Hujurat ini pula dikatakan mengikhlaskan amalan bererti meninggalkan sifat nifaq, tidak mendahului Allah dan Rasul atau kitab dan sunnah, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak Rasulullah dan menjaga hak-hak sesama Islam di samping mempunyai akhlak-akhlak mulia. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, di dalam surah ini orang-orang Islam yang mentah dan orang-orang munafik disuruh sebanyak 5 kali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 1, 2, 6, 11 dan 12. Penggunaan seruan seperti itu bertujuan menampakkan kepada mereka bahawa peristiharan dengan lidah dan pengakuan sebagai Islam mereka pada zahirnya tidak bersesuaian dengan tuntutan iman. Kedua, orang-orang Islam dinasihati supaya tidak terus menerima berita daripada orang fasik. Mereka sebaliknya mengerti menyelidik terlebih dahulu dan tidak bertindak secara kokoh berdasarkan cerita orang fasik. Mereka dinasihati supaya menyelidik dan memeriksa terlebih dahulu segala cerita yang sampai kepada mereka supaya tidak menyesal kemudian. Ayat 6, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini seluas-luas ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis tu inilah puncanya, asas dia. Seluas-luas, banyak kitab tak kira lah. Ilmu rijal hadis orang panggil. Tentang perawi-perawi hadis tu, inilah puncanya, asasnya. Ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kena berhati-hati, kena semak dahulu, kena cek dahulu, jangan telan terus cerita tu yang kita terima tu. Kena tengok dulu siapa yang cerita. Mesti disusuli cerita tu. Dia ambil daripada siapa, dia ambil daripada siapa, dia ambil daripada siapa. Setiap orang daripadanya perlu diperiksa. Tak boleh terima bulat-bulat begitu. Dengan sebab itu ulama-ulama boleh kata ni perawi ni syaitan, kata dia. Perawi ni jahat. Perawi ni tak ada nilai, tak ada harga, walaupun satu duit pun tak ada. Tak ada nilai.
Perawi ni tai lembu baik lagi. Dia, sampai begitu. Perawi ni dajjal. Boleh, kalau nak kira tu tak boleh tu nak sebut orang begitu. Tetapi demi menjaga agama. Sebab dia bercakap agama. Kalau tidak bercakap agama tak apa. Tak boleh juga. Tapi tidaklah seberat ni, tidaklah fitnah dia tu. Kerosakan dia tu tidaklah jadi ni jadi hadis palsu ni orang duduk pakai sebab itulah. Jadi orang duduk percaya kata Nabi cakap padahal tidak. Tertipulah manusia. Tertipulah manusia. Sebab itu dosanya besar. Imamul Haramain kata dusta tu berdusta tu orang sengaja berdusta jadi kafir. Sampai begitu tak boleh main. Dan kalau tidak begitu pun ulama yang tidak terima begitu pun jelas kata hadis mutawatir lafzi ni ada beberapa saja, tak banyak. Antara yang paling tinggi kedudukannya ialah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu janji buruk. Nabi akan mendapat neraka orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reka hadis itu. Jadi nak tahu semua ni, inilah asasnya di dalam Quran. Yang baik boleh diterima, yang tak baik tak boleh diterima. Itu sebab jadi dhaif, jadi maudhu' hadis itu. Itulah sebabnya. Inilah asasnya. Dan sebenarnya surah ni merupakan asas bagi perlembagaan Islam. Perlembagaan negara Islam pun ni asas juga. Tapi orang tak nampak. Itu keistimewaan Quran tu. Itu keistimewaan Quran. Kecuali kalau musuh yang ketat sangat, yang tak boleh. Baru tak benar Quran. Macam di Rusia dahulu, China, dahulu lah, sekarang ni lain. Dia sudah tengok dah orang Islam tu, dia terpaksa kena jaga orang Islam. Walaupun banyak lagi penganiayaan di sana sini tu, tetapi boleh milik Quran, boleh buat masjid dah. Dulu tak boleh. Terpaksa kena hafal macam mana daripada guru ajar begitu. Tak boleh bawa Quran, salah, akan dihukum, dipenjara sampai begitu sekali. Quran ini sebab dia tahu ini Quran ini, perlembagaan negara Islam daripada Quran. Ini semua daripada Quran. Dah lama dah orang Islam sendiri pun tak nampak begitu. Quran ini sebagai azimat sahaja. Quran ini untuk dibaca, untuk bagi pahala, hantar pahala kepada orang mati. Padahal tidak pernah dibuat oleh Nabi pun begitu. Itu yang berlaku. Nak amalkan dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, jangan-jangan tidak ramai. Tapi alhamdulillah sekarang ni, dunia sekarang ni banyak dah perubahan, semakin baik. Alhamdulillah Islam kita semakin baik dalam dunia ni. Jadi dalam ni Allah dan Rasul itu nombor satu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Apa makna? Makna pendapat yang lain tak boleh mengatasi keputusan Allah dan Rasul. Itu maknanya. Dalam apa pun, dalam keluarga kita, terhadap diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, semua begitu. Setelah Allah tu sentiasa ada, Rasul tak ada. Quran dan Sunnah. Tak boleh yang lain mengatasinya. Nak buat yang tidak bercanggahkannya boleh. Itu pun yang ada unsur baik. Ma'ruf. Jangan benda mungkar. Kalau benda mungkar, tak boleh. Ikut mana-mana. Tidak dibenarkan. Walaupun diluluskan oleh parlimen, semua sekali setuju. Tak boleh. Tak sah. Itu kalau mengikut Islam. Dia terbatal dengan sendiri. Kalau perlembagaan Islam tu jalan sungguh, terbatal dengan sendiri. Tak boleh pakai. Sebab apa? Inilah ayatnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu asasnya. Lepas tu macam saya sebut dah lah, berapa kali dah sebut pada ni, kepada kita yang tidak mengerti makna dia tu, tengok makna dia. Di samping kita baca ni, kalau boleh sebelum baca tu, sebelum mari sini tu tengok dah, baca dah makna dia tu. Lepas ni pula balik baca pula, tengok makna dia. Mungkin sepintas lalu saja terjemahan ini. Maksud dia di situ sebenarnya. Maksud dia ke situ begini. Teruskan yang ketiga,
Ketiga, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, yang terdapat di dalam surah ini menjelaskan kepada umat Islam tentang persaudaraan sejagat mereka. Persaudaraan Islam tidak berasaskan warna kulit, keturunan, keluarga dan negara. Malah ia terjalin hasil daripada beriman kepada Allah dan Rasul terakhir daripada Allah. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Keempat, orang-orang Islam dilarang mengumpat sesama Islam, mendedahkan keaiban mereka kepada orang lain, memandikan dan mengkafankan orang-orang Islam yang mati di samping menyembahyangkan jenazah mereka, memohon ampun untuk mereka diminta menyegerakan pengebumian orang mati supaya tidak tersebar bau yang busuk dan macam-macam penyakit yang lain. Orang-orang Islam diminta supaya memperbaiki hubungan sesama mereka, bukan mencela dan memburukkan satu sama lain. Mereka seharusnya berdoa kepada sesama saudara mereka. Di dalam surah ini, perbuatan mengumpat diibaratkan dengan memakan daging saudara yang telah mati. Tujuannya ialah supaya umat Islam mengelak diri daripada perbuatan keji itu. Ayat 12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Kelima, firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, menjelaskan bahawa orang yang mulia dan terhormat di sisi Allah ialah orang yang lebih ketakwaannya, iaitu orang yang tidak menghampiri perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Keenam, 5 sifat orang-orang mukmin yang sebenar disebutkan di dalam surah ini. Orang-orang mukmin yang sebenar ialah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan mereka yakin penuh dengan agama Allah. Selain itu, mereka sanggup mengorbankan harta benda dan nyawa di jalan Allah. Ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi itulah secara ringkas, kalau kita perhatikan di sini surah Al-Hujurat, ini yang saya maksudkan, hak Allah. Hak Allah. Dalam carta tu, hak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Dan seterusnya tu, ini hak Rasul, kena jaga. Tengok carta tadi, kena jaga hak Rasul. Lepas tu orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, itu orang-orang yang Allah telah uji hati mereka kepada takwa. Maknanya kena jaga, jangan suara tu tinggi daripada Rasulullah. Semasa Rasulullah hidup, memanglah nyatalah tu. Selepas Rasulullah tidak ada, jangan melanggar sunnahnya. Jangan membelakangkan sunnahnya. Jangan buat sesuatu yang melanggar, bercanggah dengan sunnah. Itu makna jangan angkat suara di hadapan melebihi suara Rasul. Itu maksudnya. Kita sekalian, setelah Rasulullah tak ada, semasa Rasulullah ada, sama juga, kena ikut itu. Dan zahir tu pun tak boleh lebih tinggi, bercakap di hadapan Rasulullah. Itu termasuk dalam adab. Adab. Seperti kita sesama kita bercakap kasar, kuat, jangan begitu. Biar ada adab pemimpin, biar ada adab orang alim, biar ada adab orang yang berjasa kepada kita, biar beradab. Itu ajar adab. Dan ini kedudukan yang nombor 2. Kalau tak ada Allah sebut, Rasulullah sebut, pun tak boleh langgar. Rasulullah saja sebut, tak boleh langgar. Kita tak boleh pilih pendapat lain. Tak ada hak kita. Ini kena ada termaktub dalam perlembagaan Islam. Negara. Dia kena ada. Semua yang bercanggah dengan dua ni terbatal. Tak sah. Semua mesti kena menepati dua ni. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat. Min wara'il hujurat. Orang-orang yang memanggilmu dengan suara yang keras dari luar bilik-bilik atau rumah-rumah itu, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu tak cerdik. Begitulah kalau kita nak terjemah cara mudah.
Uh, Ni sahabat-sahabat juga yang baru masuk Islam tu dipanggil kuatlah Muhammad melau-lau begitu. Panggil lah elok-elok. Sebab tu ada adab. Kalau ustaz panggil ustaz, kalau doktor panggil doktor gitu. Ya Rasulullah, panggil lah begitu. Dan jangan lau-lau begitu terkejut orang dalam rumah. Kita buat seperti bahasa tak boleh. Itu ajar adab. Sebab ada yang begitu di peringkat awal. Setengah tu macam-macam lah latar belakang. Nak mempermain-mainkan Rasulullah, munafik. Setengah tu tidak munafik pun, dia jahil, hulu. Dia orang biasa kan, dia duduk sentiasa bermain dengan unta, dengan lembu. Jadi keras suara tu. Cakap dengan orang pun jadi gitu juga. Dia tak tahu beza. Sebab tu orang kampung kan, dia lebih tinggi suara dia daripada orang bandar. Orang bandar selalu cakap. Dia sudah memadai dah. Dia dengar dia bukan tuli. Apa tu melau-launya. Tapi orang itu pasal dia jauh-jauh kan, nak panggil dia kena melau. Dia kena melau. Begitu. Lepas tu nak itu unta, binatang, dia kena keras suara. Itu. Jadi jangan bawa kebiasaan situ dengan Nabi SAW tak kena. Kita kena jaga adab. Kena jaga adab. Jadi sekarang ni Nabi SAW tak ada. Kalau Nabi SAW tak ada, sunnah dia. Semasa Nabi ada tu, isteri dia pun terganggu juga. Kalau sikit-sikit pergi ketuk pintu, sikit-sikit pergi ketuk pintu. Itulah sebab sahabat-sahabat yang terdidik, ada orang mati pun dia tak cerita. Malah. Sebab apa? Takut menyusahkan Rasulullah. Mereka uruskan sendiri. Kita sekarang ni, Tok Lebay, Tok Guru disibukkan dengan pergi nak cukur kepala, nak pergi tahnik, nak pergi orang mati, tunggu kubur lagi. Habis masa situ. Zaman Nabi dulu tak ada semua tu. Tak ada semua tu. Tahnik tu ada lah, tahnik. Tapi tidaklah satu kerja itu kita tunggu orang. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil begitu pun jadi dah. Begitu je lah, ambil kesempatan begitu. Dia sikit-sikit nak semayang hajat, naik rumah semayang hajat, beli motor baru pun semayang hajat. Jadi kerja orang agama ni itu. Cuba tengok dalam Quran, kerja orang agama macam mana kerja Nabi. Jadi ketua negara, jadi ketua perang. Tu, mana nak sempat dia buat kerja benda-benda macam tu. Jadi isteri-isteri Nabi tu pun kena jaga juga hak-haknya. Mereka pun kena dimuliakan. Sebab mereka dia yang memberi kesenangan, memberi kebahagiaan, yang jaga urusan-urusan kecil-kecil remeh-temeh ni. Nabi SAW. Itu peranan isterinya, benda remeh-temeh tu. Begitu. Remeh-temeh pun orang nampak pelik. Kalau duduk depan orang ramai tak ada kacing baju ni. Masalah juga. Sebab kamera semua duduk tumpu ni. Tak ada kacing baju. Dia tu Perdana Menteri. Apa pula orang kata? Contohnya. Begitulah. Jadi dia tu yang menyelesaikan semuanya. Makan minumnya tak payah fikir dah. Kena masak sendiri, kena basuh kain sendiri. Tak fikir dah tu. Itu isteri-isteri lah. Selain daripada yang lain lagi peranan-peranan dia mengajarkan orang-orang perempuan tanpa berasa segan silu, mudah sebab sama-sama sejenis. Itu peranan isteri-isteri Rasulullah SAW. Mereka juga perlu dihormati. Adab kita dengan Rasul dan isteri-isterinya. Di sini disebut. Kemudian cerita yang fasik tadi. Panjang cerita lah. Lepas tu, kalau orang Islam sama Islam ni berperang macam mana? Kita kena selesaikan. Jangan biarkan dia berperang terus. Sebab mereka itu saudara. Kalau ada satu pihak yang menjerumus satu pihak yang lain, kita kena minta dia berhenti. Kalau dia tidak berhenti, dia nak ceroboh juga, kita pergi serang dia sehingga dia berhenti. Yang lebih kuat lah kena buat begitu. Yang lebih kuat kena buat begitu. Yang sepatutnya kena damai, sama-sama Islam. Lepas tu orang Islam, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum.
Jangan satu golongan duduk memperolok-olokkan satu golongan yang lain, pelekeh, pandang, hina, pandang remeh kepada orang lain. Jangan begitu. Sama juga perempuan pun jangan pandang perempuan yang lain hina. Mana tahu takut orang yang dihina tu, yang dipandang lekeh tu lebih baik. Mana tahu. Kadang-kadang banyak berlaku begitu. Banyak berlaku begitu. Seperti tempat kita sekarang ni kan. Orang-orang yang ikut cara salaf ni, ikut cara Quran dia panggil Wahabi. Maksud dia menghina. Bila dicek-cek, banyak. Yang Wahabi tu lebih baik daripada kita. Yang kita duduk-duduk. Itu benda. Jangan. Sama Islam ni jangan. Kena baik-baik saudara kita. Apa pasal jadi nak musuh dengan dia lebih daripada dengan orang kafir ni? Dia telah buat kejayaan banyak dah. Semua tak kena. Kalau miskin seperti Afghanistan tu pun kata juga. Kalau kaya macam Arab Saudi pun kata juga. Dia apa yang kita naknya? Fitnah sama sendiri. Fitnah. Ya dia tidak buat kita kata. Kita kata macam-macam. Nak memburuk-burukkan dia. Kita kata semayang 8 rakaat tarawih tu Wahabi. Cuba tengok tempat dia. Semalam 8 rakaat kau. Sampai begitu sekali nak menguduh orang. Fitnah lah. Fitnah. Jadi fitnah dah tu. Sekarang ni. Lepas tu pihak berkuasa pun tak tahu. Sepatutnya ni peranan dia. Sekat halal. Semasa mengajar tu kalau tuduh orang begitu, gantung tauliah. Itu sepatutnya kalau nak gantung tauliah. Duk fitnah sama-sama Islam. Ni yang bercakap betul, itu pula yang tak bagi tauliah. Yang bercakap betul, itu pula ditarik tauliah. Dituduh macam-macam. Dengar saja orang cerita. Bukan tahu pun. Betul ke tidak? Lepas tu berapa banyak pahamai dia tu, bila kita sesuai dengan salaf ni, sesuai dengan sahabat, sesuai dengan Nabi ni. Kita tu dah buat menganying ke dia. Tauhid 3, Trinity lah. Padahal itu yang sesuai dengan Quran. Sebab tu kata jangan kita mengejek orang lain. Mana tahu takut orang tu lebih baik daripada kita. Kalau cek betul, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab tu jangan kita bangga ini urusan agama, urusan makan minum pun tak boleh. Kita lebih kuat sebab kita makan nasi. Betul ke? Berapa ramai yang makan roti tak makan nasi sepanjang hayat dia? Lebih besar lagi daripada kita, lebih gagah lagi tu. Jangan nampak kita saja. Cubalah nilai orang lain juga. Hargai orang lain. Takkan tak ada kebaikan dia. Begitu sepatutnya Islam sama Islam ni. Biar semakin bersatu padu, bukan semakin berpecah belah. Ingatlah kalau orang yang menyeru kepada berpecah belah, permusuhan itu bukan Islam yang sebenar. Itu musuh tu dah kena dah tu. Kena ke syaitan, kau kena ke musuh Islam, kau perangkap. Kena dah tu. Kalau Islam betul, ajaran Quran betul, dia tidak akan membawa Islam ni berkelahi, berbalah, bermusuhan. Dia tak akan. Dia akan bawa kepada penyatuan. Itu tanda. Ingat itu. Ini mudah ya. Ni Quran sebut macam mana. Jangan buat menganying. Jangan memperolok-olokkan. Boleh jadi orang tu lebih baik. Memang terbukti banyak benda macam tu. Terbukti banyak dalam dunia ni. Orang yang diperolok-olok tu dia yang berjaya. Zaman Nabi Nuh lagi. Nuh ni gila. Tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa. Dia orang tanya dia, buat apa ni? Buat perahu. Gila dah. Sebab orang tak nak ikut dia gila. Tak tahu yang dikatakan gila tu yang selamat. Banyak dalam sejarah ni. Begitu. Nabi kita pun dia kata gila. Ini tuduh macam-macam. Siapa yang berjaya? Sebab tu jangan. Kena sedar diri. Jangan rasa kita terbaik. Jangan. Kalau saya ni, kita duduk baca kitab tu, kitab ni kita nampak kelemahan orang kita. Sepatutnya kena terima. Jangan sombong. Biar nampak orang lain pun ada kebaikan. Orang lain pun nak Islam juga. Jangan nampak kita saja nak Islam. Kita saja yang bawa Islam. Jangan begitu. Dan saya lah kepada pihak berkuasa lah sepatutnya kena perhati benda-benda macam. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan semakin menjadilah. Itulah kerja dia, tanggungjawab dia. Ni. Fa aslihu bainahum. Islahkan antara keduanya. Islah. Kalau tak mau, serang. Fa in baghat ihda'uma 'ala al-ukhra faqatil. Perangi. Gitu.
Dengan cara macam mana? Orang-orang yang menuduh orang-orang yang kata Wahabi, menghina begitu, kena gantung. Jangan dibiarkan dia mengajar. Ni boleh mengajar dalam masjid. Jadi orang nampak teruk pada Wahabi. Padahal tak tahu lagi macam mana. Yang tak serupa dengan dia terus Wahabi. Ini penyakit kita sekarang ni. Kena baiki lagi, kena baiki. Dalam surah ni mengajar kita orang Islam bersaudara. Berbaik. Jangan tuduh-menuduh. Jangan gelar la talmizu wala tanabazu bil alqab. Jangan duduk bergelar dengan gelaran itu gelaran ini. Yang kita gelar tu maksudnya kafir tu. Sesat tu. Tak sedar ke? Nabi kata balik mari kepada kita kalau tidak betul. Macam mana kita duduk buat ni benda ni? Itulah benar pesanan Tuhan tu. Kalau nak berjaya ikut ni lah. Jangan musuh dia kena baik. Dan kalau orang sebut tu kena fikir, jangan tuduh macam-macam. Ini puncanya pasal lama dah duduk begitu. Tak pernah. Dalam kitab-kitab ada sebut salah khalaf. Tapi kita salah pernah belajar ke tidak? 20 tahun belajar tu. Tak pernah. Jadi nak kenal macam mana? Nak kenal macam mana? Lepas tu orang sebut tauhid tu, tauhid ini sibuk lah. Sibuk. Padahal benda tu ada dalam Quran. Sebabnya tak belajar. Belajar pun satu lain. Begitulah benda. Orang belajar satu lain ni, begitu. Apa ajalah kalau nak cerita kan? Baik, kita pergi lagi. Sudahlah tu, kita pergi lagi kepada surah Qaf. Ini surah Qaf. Ini tertib surah ke-50. Surah ke-50. Bilangan ayatnya ada 45. Dan ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tadi berturut-turut surah Madaniyah. Lepas tu dia diselangi pula dengan surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 8. Bilangan paragrafnya ada 8. Ini surah Qaf. Daripada sini bermulalah hizib yang terakhir. Hizib yang ketujuh. Atau setengah-setengah tu dia guna manzil. Stesen yang ketujuh. Sebab sahabat-sahabat ni dalam hadis dia sebut menghabiskan Quran dalam masa 7 hari. Sekali khatam Quran. Jadi satu hizib dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari. Jadi dibahagikan kalau kita tengok di dalam Quran tu dia ada tulis Al-Manzil ke ataupun Hizib. Hizib yang keberapa. Jadi start daripada surah Qaf ini hizib yang ketujuh, iaitu hizib yang terakhir lah. Yang terakhir. Dan daripada sini kita tengok gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi bahasa dia. Balaghah dia. Balaghah dia sangat tinggi. Ringkas-ringkas. Pendek-pendek ayat. Tetapi memang dalam. Susah nak faham. Semakin kecil, macam kita sebut dah sebelum ni, semakin kecil surah tu semakin susah nak faham. Semakin besar surah tu semakin mudah kita nak faham. Seperti kalau kepada doktor, doktor nak bedah gajah, mudah. Hati dia besar, jantung dia besar. Nak banding dengan dia nak bedah semua. Kalau doktor binatang lah, nak bedah semua. Susah nak bedah semua. Sebab kecil sangat. Apalagi kita tak bercakap pasal kuman lagi. Semua pun sudah pernah ada. Begitulah juga nak faham tentang surah-surah dalam Quran ni begitulah. Sebab itu bila kita baca ni, kalau nak detail memang tidak memadai lah dalam 9-10 hari tidak memadai. Dia kena lebih lama. Sebab gini mudah je. Kita yang sedang mengikuti qawaid tafsir kan. Qawaid tafsir itu menceritakan tentang nazmul khafif. Struktur mikro ayat-ayat Quran. Cuba tengok betapa halus, kena faham begini, kena faham begini. Itulah. Anak faham yang reka-reka begini lagilah. Lagilah. Jadi ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah ke-50. Banyak lagi. Kita ada 100
14 kan surah. Jadi banyak lagi. Ni padahal hujung mana alif belakang di hujung ni lebih banyak surah. Cuma dalam bentuk pendek-pendek begitulah. Baik, kita tengok dahulu mesej utama surah ini. Satu, dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli daripada sejarah pendustaan terhadap kerasulan dan adanya hari akhirat untuk pimpinan Quraisy yang tidak percayakan akhirat dan tidak percayakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mengambil kira realiti kehidupan Nabi semasa surah diturun, dihadapi siapa? Kafir Quraisy lah. Lepas tu bila masa-masa lain tidak kafir Quraisy lah, kafir lain lah pula. Orang Islam kena menghadapi orang Rusia misalnya, orang Cina, negeri Cina benua tu, orang-orang kafir tu lah. Itulah yang dihadapi, mereka pun tak percaya juga. Kena hadapi. Dan apa akibatnya? Yang kedua, perintah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, bertasbih, bertahmid dan bersolat selain daripada mengingatkan manusia dengan Al-Quran tentang hal ehwal syurga dan neraka. Itulah kesimpulannya, intisarinya. Kemudian kalau kita nak bahagi kepada paragraf ni, pada 8 ini terbahagi pula seperti ini ya. Paragraf 1 ayat 1 hingga 5, kritikan orang-orang musyrikin Mekah. Paragraf 2 ayat 6 hingga 11, dalil-dalil keharusan adanya hari akhirat. Dalil-dalil keharusan, benda ni mungkin kepada orang yang tak percaya lah. Kita percaya memanglah berlaku. Kepada orang yang tak percaya kita kena biar dia boleh terima dulu, bukan bercanggah dengan akal adanya hari akhirat itu. Paragraf 3 ayat 12 hingga 14, pengajaran daripada 4 kaum yang telah ditimpa azab. Paragraf 4 ayat 15, dalil akhirat. Paragraf 5 ayat 16 hingga 30, balasan akan masuk ke dalam neraka Jahannam adalah tepat dengan keadilan. Paragraf 6 ayat 31 hingga 35, pahala hati yang kembali kepada Allah. Paragraf 7 ayat 36 hingga 38, pengajaran daripada sejarah kebinasaan bangsa-bangsa. Paragraf 8 ayat 39 hingga 45, beberapa panduan untuk Rasulullah. Jadi panduan-panduan itu umumnya boleh juga diikuti oleh orang lain, bukan untuk Rasulullah sahaja. Asalnya begitulah, asalnya. Baik, untuk lebih detail lagi kita tengok pula keterangan berikutnya. Baca pula Fathi. Zaman diturunkan. Surah Qaf adalah satu surah Makkiyah. Ia mungkin sekali diturunkan selepas perintah berdakwah secara terbuka di akhir tahun kelima kenabian, selepas berlaku hijrah ke Habsyah. Zaman itu dipanggil zaman tazkir, iaitu zaman mengingatkan dan memaklumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Ketika itu belum lagi berlaku penganiayaan dan kezaliman terhadap orang-orang Islam. Walau bagaimanapun suara-suara mendustakan Rasulullah SAW sudah mula kedengaran. Surah ini dilihat dari segi kandungan dan gaya bahasanya menyerupai surah Al-Mulk. Kelebihan surah Qaf. Pertama, Rasulullah SAW selalu membacanya dalam sembahyang 2 hari raya, sembahyang Jumaat dan juga sembahyang Maghrib. Sayyidina Umar pernah bertanya Abu Waqid Al-Laythi tentang surah-surah apakah yang selalu Rasulullah SAW baca dalam sembahyang 2 hari raya. Jawab Abu Waqid Al-Laythi, kana yaqra'u fihima biqaf wal-Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamaru. Bermaksud Nabi SAW selalu membaca di dalam sembahyang 2 hari raya surah Qaf dan surah Al-Qamar. Hadis riwayat Sahih Muslim, kitab sembahyang 2 hari raya, hadis 2096. Kedua, Rasulullah SAW juga selalu membaca surah Qaf dalam sembahyang subuh supaya ia diingati, yakni dihafal oleh para sahabat dan dihayati pula kandungannya. Qutbah bin Malik meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW membaca surah Qaf dalam sembahyang subuh.
sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Sahih Muslim, kitab salat, bab bacaan dalam sembahyang subuh, hadis 1053. Ketiga, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW juga membaca surah Qaf di dalam sembahyang maghrib dan surah-surah lain seumpamanya. Kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'ani wa nahwiha. Sahih Muslim, kitab salat, bab bacaan pada sembahyang subuh, hadis 1056. Berkaitan surah Qaf dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, 3 surah sebelum ini adalah surah-surah Madaniyah, iaitu surah Muhammad, surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat. 7 surah bermula dari surah Qaf dan surah-surah seterusnya adalah surah Makkiyah. Tema utama surah-surah itu ialah hal ehwal akhirat dan dalil-dalil yang membuktikan kebenaran wujudnya hari akhirat. Kedua, perintah jihad yang terdapat di dalam surah Muhammad, berita gembira tentang kemenangan orang-orang Islam yang terdapat di dalam surah Al-Fath, dan hak-hak yang tersebut di dalam surah Al-Hujurat semua disyaratkan dengan adanya kepercayaan kepada hari akhirat yang tersebut di dalam surah Qaf dan surah-surah selepasnya. Ketiga, di dalam surah Al-Dhariyat selepas ini dikemukakan dalil-dalil tarikhi, nakli, akli, Afaqi tu nak baca kita. afaqi, ardi, samai, akli, nakli, tarikhi dan anfusi untuk membuktikan kebenaran adanya hari akhirat. Hizib terakhir dari surah Qaf bermula hizib ke-7 Al-Quran. Ia merupakan hizib terakhir di dalam Al-Quran. Beberapa kata. Sekejap kita berhenti setakat tu lah dulu ya. Sebab panjang lagi kalau minta bincang. Tak habis juga. Kita berhenti setakat tu, kita rehat sekejap seperti biasa. Dah sekitar 20 minit. Lepas tu kita akan sambung lagi. Yang ni Fatihi sambung lagi. Kata kunci ni kita akan sambung daripada sini. Beberapa kata kunci ni. Setakat itu dulu. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Setakat yang kita berhenti tadi. Pada muka surat 322. Iaitu beberapa kata kunci dan tema utama surah Qaf. Surah Qaf. Tengok situ. Baca Fatih. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Surah Qaf adalah satu surah yang menarik dan sangat kuat kesannya dilihat dari sudut perkataan-perkataan yang digunakan, rima-rimanya dan gaya bahasanya serta erti-erti yang begitu mendalam. Di dalam surah ini dikemukakan dalil-dalil akli bagi kewujudan akhirat untuk menyedarkan qalbun munib yang akan mendorong manusia menjadi abdun munib. Pertama, di dalam surah ini dikemukakan beberapa kritikan dan bantahan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Al-Quran. Kenapa Quran ini diturunkan kepada seorang Muhammad saja daripada sekian ramai orang-orang Quraisy. Ayat 2, Anja'ahum munzirun minhum. Seruan Al-Quran tentang akhirat tidak masuk akal kita. Ayat 3, Zalika raj'un ba'id. Kedua, dalam surah ini disebutkan sifat-sifat pemimpin musyrikin Mekah. Sangat tidak bersyukur. Kuffar, ayat 24. Kafar, ayat 24. Sangat degil dan sangat keras kepala terhadap kebenaran. Anid, ayat 24. Sangat suka mencegah orang daripada kebaikan. Manna'il lil khair, ayat 25. Melampaui batas. Mu'tadin, ayat 25. Berada dalam keraguan. Murib, ayat 25. Musyrik, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, ayat 26. Ketiga, sebagai perbandingan dikemukakan pula sifat-sifat Rasulullah. Beliau adalah munzir, yakni pemberi amaran dan ancaman, ayat 2. Mudzakkir, yakni pemberi nasihat, ayat 45. Tidak memaksa dalam penyampaian agama, Jabbar, ayat 45. Keempat, di dalamnya juga tersebut kelebihan dan keutamaan Rasulullah serta para sahabatnya. Antara lainnya ialah muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, ayat 31.
B. Awwab, yakni orang yang suka merujuk kepada Allah, ayat 32. C. Hafiz, yakni orang yang sangat menjaga hak-hak dan tanggungjawab, ayat 32. D. Takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya, ayat 33. E. Mempunyai qalbun munib, yakni hati yang menghadap Allah, ayat 33. F. Penyabar, suka memuji Allah dan bertasbih kepadanya, ayat 40. G. Mengingatkan orang ramai dan menasihati mereka dengan Al-Quran ketika berdakwah dan menyampaikan agama, ayat 45. Kelima, di dalam surah ini kepentingan dan keistimewaan qalbun munib ditonjolkan, ayat 8. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib, ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Keenam, 4 dalil membuktikan kebenaran akhirat dikemukakan di dalam surah ini. A. Selepas manusia dikebumikan, Allah mengetahui dengan sempurna segala perubahan yang berlaku kepada mayat manusia dan ke mana perginya juga diketahui Allah, ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Di dalam ayat ini sifat qudrat dan sifat ilmu Allah yang sempurna dijadikan dalil untuk membuktikan kewujudan hari akhirat. B. Kewujudan hari akhirat dibuktikan dengan satu dalil akli bahawa Tuhan yang telah menciptakan buat kali pertama. Kenapa tidak mungkin menciptakan buat kali kedua? Ayat 15. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. C. Satu dalil afaqi juga dikemukakan untuk membuktikan dalil akhirat. Dengan hujan, tanah yang mati menjadi hidup dan subur. Begitulah manusia yang telah mati berkuasa dihidupkan oleh Allah semula. Ayat 11. Wa auhayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ketujuh, sejarah kebinasaan bangsa-bangsa dijadikan sebagai dalil bagi adanya pembalasan dan hukuman di akhirat. Ia merupakan dalil-dalil tarikhi. A. Sejarah menjadi saksi bahawa 8 kaum sebelum Quraisy juga seperti kaum Quraisy telah mendustakan Nabi masing-masing. Kerana itu azab Allah sepatutnya boleh menimpa semua mereka. Ayat 12 hingga 14. Kazzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud wa 'ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul Aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. B. Sejarah menyaksikan bahawa bangsa-bangsa yang lebih kuat daripada Quraisy juga telah dibinasakan. Ayat 36. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Ke-8, dalil-dalil akhirat. Kepada pemimpin Quraisy yang tidak percaya akan ada hari kiamat dikatakan seperti di musim bunga tumbuh-tumbuhan keluar dengan subur menghijau. Begitulah Allah pada hari kiamat nanti akan mengeluarkan manusia dari kubur-kubur mereka. Setelah mendengar satu bunyi yang kuat akan berlakulah kiamat, dan setelah itu pula akan berlaku kebangkitan. Kepada Allah semua itu mudah saja. Ayat 11. Wa auhayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. B. Ayat 42. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. C. Ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. 9. Di dalam surah ini sifat ilmu Allah diperjelaskan dengan pelbagai cara. Allah mengetahui setiap bahagian badan manusia yang telah mati walaupun setelah ia hancur lebur. Ayat 4. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum. B. Oleh kerana Allah adalah pencipta manusia dan hati-hati mereka, Dia juga mengetahui segala rintasan hati dan bisikan hati. Dari segi ilmunya Allah lebih hampir kepada manusia daripada urat lehernya. Untuk manusia menyampaikan doanya, Allah tidak memerlukan orang tengah. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. C. Rasulullah SAW dihiburkan bahawa segala gangguan dan perbuatan menyakiti baginda yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu semuanya diketahui oleh Allah. Ayat 45.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. Jadi ini yang tersebut di dalam surah ni secara lebih terperinci telah pun kita lihat tadi. Kalau kita tengok di dalam surah Qaf ni, antara kemuskilan sebab kafir Quraisy ni tidak dapat menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kepercayaan kepada hari kemudian, kebangkitan. Itu mereka tak boleh terima. Mereka tak percaya itu. Ada serupa, ada macam rububiyah dia terima, tetapi uluhiyah dia tak terima, khaliqiyah dia terima, apa nama ni, hakimiyah dia tak terima, tauhid hakimiyah. Begitu juga dengan kepercayaan kepada hari bangkit, manusia ni dihidup semula, mereka tidak percaya. Bukan sahaja orang-orang kafir Quraisy sebenarnya dia tidak menerima perkara ni. Orang-orang kafir lain pun banyak lagi dalam dunia ni memang begitu. Memang begitu. Jadi kata mereka, macam mana telah jadi tulang belulang, hancur luluh, habis dah semua. Macam mana nak bangkit semula? Habis dia cerita di situ, habis begitulah. Sedangkan Islam ni mengajarkan keperluan adanya, logik adanya hari kemudian itu ialah untuk manusia mendapat keadilan. Manusia mendapat keadilan. Itu logiknya. Jadi kalau kita nak berbicara dengan manusia, sebab itulah kalau kita tengok di sini tadi kan kita tengok carta ni dalil-dalil keharusan adanya hari akhirat, logik boleh berlaku hidup semula ni. Dia kena, kalau kita kata dengan orang kafir lah, kita baca Quran, dia tak percaya kepada Quran. Kita bersumpah dengan nama Allah, dia tidak percaya kepada Allah. Jadi nak buat macam mana? Cara nak bagi mereka itu fikirannya terketuk, dan mereka tu jadi berfikir, iaitu guna dalil akli, dalil anfusi. Cuba tengok diri sendiri, dan cuba fikir dengan akal. Bayangkan manusia ni, satu orang manusia ni membunuh orang sampai 100 orang. Kalau hukum dalam dunia, kalau dia ditangkap setelah bunuh 100 orang sekali, bunuh habis mati, adil ke? Adakah setiap orang yang dibunuh tu puas hati dengan dia mati sekali? Bahkan setiap orang yang dibunuh tu menghendaki ia dibunuh balas kerana dia. Jadi 100 kali lah kena mati. Sedangkan dalam dunia ni sekali. Di situ perlu kepada adanya hari kemudian untuk keadilan. Untuk keadilan, jahat sampai begitu sekali. Dia tiba-tiba dia hukumnya sekali. Kalau hukum mati sekali lah. Di satu pihak yang lain, orang ni jaga diri dia, orang lain bebas seks, memuaskan nafsu ikut suka hati, nak makan apa pun boleh makan, nak buat apa pun buat. Dia ni semua kena kawal diri. Bulan puasa nak makan pun tak makan. Tengah malam rajin bangun sembahyang, jaga diri dia daripada minum arak. Try pun, cuba pun tidak. Jadi segala kemewahan dunia ni tak dapat. Takkanlah dia saja-saja. Dia saja-saja begitu baik, tolong orang, buat kebajikan itu, kebajikan ini, takkanlah saja-saja. Dalam dunia tak dapat apa. Sedangkan kita tahu Tuhan ni ada penjaga dia. Dan salah satu sifat dia adil. Keadilan itu tak nampak, tak sempurna di dalam dunia ni. Itu perlunya ada kepada hari kemudian. Kita kata logik kata, kita fikir, akal kita kata.
Ha. Lepas tu, kalau kita kata macam mana nak hidup semula setelah jadi hancur lebur dah. Lepas tu kalau orang bakar, terbakar jadi abu dah. Ha? Nak bangkit macam mana? Itu kalau kita fikir dengan kita yang lemah ni. Kita yang lemah ni memanglah tak boleh. Tapi kalau kita kata Tuhan yang akan membangkitkan kita. Tuhan tu apa? Maha kuasa. Maha mengetahui. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kita tak tahu ni proses ni. Tuhan kata dia memang tahu apa yang dikurangi oleh bumi daripada mereka. Bila manusia tu mati, orang tanah dikubur. Dari peringkat ke peringkat, bulan ke bulan, sampai bertahun-tahun, sampai satu abad, sebanyak mana kurang. Setiap peringkat tu Tuhan tahu. Kalau katakanlah seorang tu masa dia hidup, berat tubuh dia ni 100 kg. Katakanlah. Bila dia masuk dalam kubur, kurang, dia semakin kurang. Bumi makan dia. Al-ardu makan. Bumi makan serat. Dia jadi air, tubuh kita ni mengandungi air. Ada bahan-bahan mineral macam-macam, fosforus, sulfur, kalsium, macam-macam ada di dalam tubuh ni. Masa mana keluar, sebanyak mana keluar, sekali keluar tu Tuhan tahu semua. Ini Tuhan kata. Bahkan di sisi kami ada kitab yang memelihara semua, jaga semua. Kalau Tuhan nak tunjuk sebanyak ni, air keluar daripada 100, kita sebulan 90 jadi kurang beratnya. Setahun sebanyak ni. 10 tahun tinggal kerangka. Kurang tu. Kurang. Lama-lama itu pun jadi hancur, tak tahu. Masuk dalam tanah. Kalau Tuhan dulu boleh buat sebelum ada benda ni, semua ni, ni guna logik. Sebab kita tak berbicara dengan orang kafir. Orang kafir tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada Allah. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, memang kita akan bangkit. Aku tak percaya kepada Allah kamu. Jadi macam mana? Cuba kita fikir. Kita ni ada dulu. Bukan kita saja. Begini banyak ni Tuhan buat ni. Tak ada jadi masalah kepada dia. Sebagaimana biasa kita ni, kalau kita sudah biasa buat benda tu, lagi mudah kalau nak buat semula. Yang payahnya nak buat mula-mula tu. Mula-mula dia boleh buat. Tak ada contoh apa. Akhir-akhirnya dia boleh balik semula. Wa nafiqa fi sur fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Bila ditiupkan sakakala, tiba-tiba bangun. Bangkit semua dengan segera. Daripada jadath, ajdath dalam Quran. Dia tidak kata kubur. Dia kata ajdath. Ajdath ni tak kira dah. Tubuh kita ni semua ni makan dalam perut binatang. Lepas tu dia berok. Jadi tahi dia. Lepas tu jadi bajak pada tanaman-tanaman. Duduk dalam perut ikan ke. Atau dibakar jadi abu. Kemudian dihanyutkan di laut. Tenggelam dalam laut. Allah tahu. Tuhan itu maha tahu. Kalau kita, iyalah, memanglah masalah. Tapi kita kena takkanlah tak ada Tuhan yang buat sebanyak begini ni tanpa contoh. Dia tak boleh nak mengembalikan. Dia kata dia tahu semua ni. Setiap perkembangan kita. Daripada sebulan, setahun, 10 tahun. Orang mati dalam kubur tu, kalau kita gali tak ada apa dah. Lama-lama. 100 tahun. Ke mana dia pergi? Tuhan tahu. Wa indana kitabun hafiz. Itulah sebab tidakkah mereka perhatikan langit di atas mereka? Bagaimana kami membinanya dan kami menghiasinya? Tak ada pun sebarang kekurangan. Tuhan nak cerita kuasa. Bila Tuhan tu ada kuasa begitu, takkanlah dia tak boleh nak pakai. Dia kena logik, kena guna logik begitu. Bumi ini kami hamparkan, kami tumbuhkan daripada dia macam-macam. Itu dalil afaqi, dalil di luar daripada diri kita. Cuba tengok, daripada tidak ada. Lepas tu bila pokok tu mati, anak dia pula. Jadi ada pula. Duduk dalam tanah, lepas tu tumbuh pula. Begitulah Allah SWT nak menghidupkan semula orang mati. Banyak contoh-contoh sekeliling kita ni. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah fa ambatna fihi
jannatin wa habbal hasid. Tengok daripada air, tanah yang kosong, air yang diberkati kami tumbuhkan kebun-kebun, taman-taman. Begitu nak ceritanya, Allah SWT boleh mengeluarkan daripada dalam bumi. Biasanya orang kafir Quraisy pun dia tidak bakar, dia tanam dalam tanah. Tanam dalam tanah, bila tanam dalam tanah, cuba tengok dalam tanah benih tu macam mana dia boleh keluar. Nak suruh fikir tu. Jadi dengan cara fikir begitulah. Begitulah cara kita nak dakwah. Kalau tak boleh dengan Quran, kita dakwah dengan cara lain. Guna logik, akal, dalil afaqi, dalil akli, dalil tarikhi. Dan mereka diancam daripada mendustakan, seperti orang-orang dahulu yang mendustakan nabi-nabi jadi macam mana. Itu dalil sejarah. Tengok sendirilah. Itu menunjukkan ajaran nabi-nabi ini benar daripada Allah. Allah menolong mereka, Allah membela mereka. Setiap kali mereka didustakan, coba tengok. Qaum Nuh wa ashabur rassi wa thamud wa adu wa fir'aun wa ikhwanu lut. Ini dalil tarikhi pula. Coba tengok, hancur mereka itu. Jadi kamu apa sangat kuasa kamu tu Mekah? Apa sangat kuasa kamu nak banding dengan kuasa Fir'aun, nak banding dengan kuasa Namrud, nak banding dengan orang-orang dahulu tu? Tak ada apa. Jadi kalau kamu lawan Nabi, ini balasan dia. Jadi kaum Nuh tu kita tahu dah. Ashabur Rassi itu apa? Ini pun satu masyarakat juga yang mendustakan nabinya. Dia lawan Nabi dia sampai dia lempar Nabi dia dalam telaga. Ini buat Ashabur Rassi. Buat telaga. Telaga tu dia lempar dalam telaga Nabi dia. Sampai begitu sekali dia berlawan dengan Nabi, mendustakan Nabi. Akhirnya dibinasakan. Jadi kullun kadzabar rusula, semua mereka itu telah mendustakan Rasul, maka berhaklah mereka mendapat janji burukku, yakni akan dibinasakan. Afa'ayina bil khalqil awal, kami dahulu lemah ke nak buat ciptaan buat kali pertama dahulu? Itu tidak lemah, boleh buat. Jadi nak buat semula tu tidak pelik lah. Sepatutnya cuba fikir. Jadi Tuhan, kita tidak kata kita yang akan membangkitkan semula. Tuhan yang membangkitkan semula. Ini kalau kita baca ayat-ayat ini kan, semua duk cerita tentang tu lah. Bila bangkit ni begini-begini, sakratul maut, apa semua ada di sini. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap orang akan diiringi oleh orang yang membawanya, orang yang bersalah tu dibawa. Seperti orang bawa di mahkamah tu lah. Polis gari dia, polis pegang sebelah, ada satu lagi polis, seorang lagi polis ada dengan fail kesalahan dia nak buka ke mahkamah. Ini pun sa'iqun yang pegang, syahid ni yang saksi dia ni memang jahat, memang dia telah buat salah. Begitulah yang akan berlaku besok. Benda tu kadang-kadang tak berlaku di dunia. Sepatutnya berlaku begitu, dibawa ke mahkamah dan dia dipenjarakan, tidak dipenjarakan. Jadi di mana orang-orang yang jahat macam ni nak dihukum? Dan orang-orang yang teraniaya tu sedihlah. Sedihlah mereka. Kecewalah mereka. Sebab kejahatan orang terhadap dia tu tidak dibalas. Jadi inilah masa balas. Adanya hari kemudian. Itu logiknya. Jadi begitulah seterusnya. Cerita tentang ahli neraka ke apa tu. Seterusnya Az-Zariyat.